Astaghfirullahalazim. Wa ana abduka wa ana ahlika wa alaikum mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya. Wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahlika. A'udzu bika min syarri laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, bantu saya bacakan dulu insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam fitness kolbu siri ke-53. Alhamdulillah, bertemu lagi pada pagi ini insya-Allah. Sahabat-sahabat, jemaah, rakan-rakan, muslimin muslimat yang dimuliakan, alhamdulillah. Moga-moga pagi ini kita Allah berikan kekuatan yang luar biasa insya-Allah untuk kita terus meneruskan kehidupan ni. Kekuatan yang dimasukkan ini bukan dengan jasad. Mungkin jasad kita ni terikat dengan keadaan kesihatan kita. Ya, mungkin kesihatan itu ada, sihat sakit itu ada. Tapi yang penting kekuatan yang memberikan dorongan untuk yang sakit sentiasa bersyukur, yang sihat sentiasa terus untuk menambah ketaatan. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, kekuatan jiwa itulah yang utama. Tiada ertinya kekuatan pada jasad di saat hati kita lemah, semangat kita jatuh, maka jasadnya indah, cantik rupanya akan menjadi tiada serinya. Adapun dengan hati yang kuat, yang tiada keraguan, maka Allah akan berikan dia seluruh bantuan, seluruh kelapangan. Allah akan berikan seluas-luasnya jalan untuk dia berada di dalam apa jua situasi yang mendatang dalam hidup dia. Yang inilah yang kita kena faham berkali-kali. Kita kena faham, bertubi-tubi biar faham, biar benar, bahawa yang kita nak bina di sini adalah kekuatan dalaman. Itulah hati, jiwa, qalb, jiwa.
Jadi nak membina kekuatan ini perlukan kepada bimbingan yang berterusan. Kekuatan tidak terbina dengan semalaman. Dan kita tidak boleh jadikan alasan saya lemah, saya banyak dosa, saya itu, saya ini. Tiada jadi alasan. Sebab memang kita lemah, memang kita banyak dosa. Itu je. Jangan jadikan alasan. Kalau dunia kita boleh kata jangan jadikan alasan. Naqsi budaya, tak naqsi budaya. Oh, banyak alasan. Banyak macam satu kata-kata semangat. Tapi untuk jalan kepada Allah, dah kita tidak boleh bagi alasan. Ya, kita lemah. Banyak dosa, ya banyak dosa. Jadi, what's next? Apa seterusnya? Bina kekuatan dengan ketaatan. Bina kekuatan dengan ketaatan. Ketaatan ni bukan untuk orang yang maksum. Kekuatan ni untuk orang yang lemah dan orang yang banyak dosa. Siapa yang rasa diri dia lemah, sedar diri dia lemah dan sedar dirinya berdosa, maka sudah pasti ketaatan itu menjadi agenda utama dia. Jadi tak jadi alasan lah. Dia tak boleh jadikan alasan hidup ini tidak mampu, tidak kuat, hidup ini banyak cabaran, saya lemah, saya itu, saya ini. Alasan saja. Alasan. Jadi cara nak keluar daripada kelemahan itu, ya lemah. Terima je. Kita ni memang lemah. Nak cerita apa lagi? Cuma manusia ni setengah itu dia salah mencari kekuatan. Akhirnya bertemu kembali kelemahan. Akhirnya dia jatuh kekecewaan. Dia jatuh habis. Betul, ramai orang yang hilang semangat. Orang hilang keyakinan, devalue. Hilang, semua hilang. Contoh dalam perkahwinan, dia sebenarnya dua pasangan ni lemah. Tapi sebab perasaan kuat, perasaan sayang, perasaan cinta, seorang ada rupa, seorang ada penampilan yang hebat, masing-masing nampak diri dia hebat. Kekuatan tak ada tau. Dia tak ada bina kekuatan pun. Sebab dia duk perasan. Orang yang duk perasan ni, dia lupa diri dia tu lemah. Orang yang terima kenyataan, dia sedar diri dia lemah. Jadi dia bertemu itu bukan kerana rupa, bukan kerana Allah. Lalu cepat-cepat dia cover dengan ketaatan. Cepat-cepat dia nak balikkan rumah tangga itu dengan ketaatan. Tapi mana-mana rumah tangga yang duk perasan diri dia itu bertemu kerana mereka berdua, dua jiwa bersatu hati, bagai pinang dibelah dengan dua. Bagai pinang dibelah dengan kapak. Bagai pinang dibelah dua. Elok je, cik. Kalau saya pinang belah kapak. Bila mereka tidak cari kekuatan, yang dicari itu adalah kebendaan, dan dicari itu adalah perasaan. Bertemu ujungnya adalah kelemahan. Mereka akan melemahkan diri masing-masing. Yang si suami akan yang akan downkan si isteri. Si isteri ni punyalah sibuk nak cantikkan rupa badan dia, tapi tidak dihargai. Yang si suami pula didownkan oleh isteri. Isteri kata, abang ni betul lah, tak hargai orang lain, sepatutnya patutnya begitu begini, macam-macam lah. Macam-macam cerita lah. Dia akan downkan suami dia. Rupanya akhir-akhirnya rumah tangga tu penuh dengan kelemahan. Yang asal sepatutnya lemah, tapi sebab dia tidak counter kelemahan. Sebab kita semua bermula lemah, tuan-tuan. Kita semua lemah. Tak ada yang kuat. Tak ada. Semua lemah. Kana dha'ifa, Allah kata. Allah jadikan kita ni lemah. Tetapi kerana tertipu dengan perasaan, tertipu dengan sangkaan, maka kita menutup kelemahan itu dengan apa? Dengan rupa, make up, dengan body, muda kan, tengah muda. Sebab tu orang yang mana pasangan muda tu, dia tak ingat dunia dah, dia ingat dia ni dunia dia yang punya. Bila pasangan itu, keluarga itu melangkaui umur, perjalanan keluarga dia mulalah timbullah tawa hati, dah tak seronok. Lepas tu datanglah pula tip-tip, kena kembali muda, kena macam muda-muda dulu, kena romantik balik macam dulu. Mulalah perangai-perangai tip-tip yang tak masuk akal tu. Surat benda dipanggil buang terbiat makin. Tapi punca dia kerana dari mula tu dia tak mengaku lemah. Tak mengaku. Orang yang boleh mengaku lemah ni adalah orang yang jumpa Allah. Ingat, saya ulang lagi sekali. Orang yang mengaku lemah, itulah orang yang jumpa Allah. Dia dah temui jalan menuju Allah. Dia akan mengaku lemah. Sebab dia berhadapan dengan Rabbul Jalil, Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Matin.
bertemu dengan kekuatan yang umpamanya, maka tersungkur tunduk dia sujud kepada Yang Maha Esa. Bukan bermakna dia lemah kerana kecewa, tidak. Walaupun dia seorang panglima yang hebat, walaupun dia seorang pemimpin yang hebat, walaupun dia ada semua segala kekuatan yang Allah berikan dalam rupa bentuk benda, tapi di saat dia bertemu dengan Allah SWT, berhadapan dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dia sedar. Bertemu ni bermaksud timbul kesedaran dalam hatinya. Nurullah, cahaya Allah masuk dalam hati dia ni. Cahaya Allah masuk dalam hati dia, terhijab selama ini, tersingkap hijab yang selama ini tertutup. Maka dia akan mengaku lemah. Dia akan mengaku lemah selemah-lemahnya tanpa perlu ada kejatuhan. Biasa kita ni nak tunggu jatuh baru lemah, nak kena orang kena hina, nak kena tunggu orang hina baru lemah, nak kena suami main kayu tiga, nak kena suami cakap kamu ni macam-macam, nak kena isteri marah-marah baru kata lemah, nak kata macam-macam. Kita ni belajar silap-silap bukan kenal Allah, kenal masalah je lebih. Tu hati-hati. Kebanyakan ni kita ni kenal masalah, duk sibuk dengan pengalaman lampau. Sebab tu jangan belajar dengan pengalaman. Patutnya kita ni lemah sebab apa? Sebab diceraikan. Sebab tu jadi lemah. Sebab apa ni? Dah diceraikan, ustaz, lemah. Sebab apa kamu dah bergaduh dengan suami, dah bergaduh dengan isteri, lemah. Sebab apa kamu lemah ni? Bisnes tak masuk, ustaz, lemah. Sebab apa kamu lemah ni? Tahulah apa nak jadi anak tak dengar cakap. Nampak? Lemah kita ni bukan sebab sedar. Lemah kita sebab sedih. Sedih yang teramat. Lemah. Sedih yang teramat. Sedih, ya Allah, sedih. Bukan tak boleh sedih, tapi sedih sebab dunia. Nanti jadi masalah. Sedih sebab dunia. Dia bukan lemah sebab sedar. Ada orang lemah sebab sedih, lemah sebab sedar. Sedar ni dia tak perlu bersedih. Dia duduk, dia renung, dia tafakur. Duduk macam kelas pengajian kita ni. Tak perlu nak mengimbau dia kisah silam, kisah lampau dia, apatah lagi kegagalan dia dulu. Tak perlu dia kenang. Sebab Allah bagi akal bukan untuk mengenang kisah lampau, bukan mengenang keburukan, mengenang segala perkara yang memang salah di sisi agama pun. Allah bagi akal ni fikiran untuk ke depan. Malah sampai tahap merenung tentang syurga. Allah suruh kamu tidak berfikir. Kamu tak berfikir. Kamu tak berfikir, yatafakkarun, afala yatafakkarun. Kamu tak berfikir, tak guna akal. Mana tidak? Akal dia digunakan untuk benda yang fujur, yang buruk, yang jahat. Benda yang mengikutkan sangkaan. Akal ni ikut sangkaan kebendaan. Asal muda je lupa diri. Asal muda je nak seronok-seronok, main-main. Asal muda je main-main. Asal tua, minta maaf, asal tua je sedih-sedih. Sebab apa? Dah tak muda macam dulu. Akal ni. Kita ditipu masak-masak oleh akal yang berorientasikan kefasikan. Fasik. Sujud, ustaz, saya solat lah. Tapi kalau akal masih sama buruk, maka silap bilang solat itu rosak. Kerana sepatutnya solat menjernihkan akal, membersihkan hati. Sepatutnya solat terjemahan kepada akal yang bersih. Mana boleh celaru-celaru. Sebab tu nak solat dia kena relax, tenang-tenang. Qobliyah dulu. Jangan tergesa-gesa. Sebab sifat manusia ni ajilah, tergesa-gesa, gopoh-gapah. Maka datanglah iman, datanglah agama, datanglah akhirat untuk menenangkan manusia. Kalau tak ada agama, semua gopoh-gapah. Tak percaya, cuba tengok barat. Apa bukti gopoh-gapah manusia ni? Banyak kelab malam, banyak hiburan, melompat-lompat. Tengok cerita movie, yang mana kaki movie. Cuba tengok cerita orang putih, cerita barat, semua meletup-letup, hancur-hancur. Ustaz, mereka pun ada cerita romantik juga, ustaz. Romantik, tapi ceritanya pula ada cerita tentang tergesa-gesa. Dalam romantik dia tu tergesa-gesa, kelang kabut, ada kelab malam. Memang barat ni memang tergesa-gesa, tak pernah nak sabar, semua nak cepat. Sebab tu dia banyak keluarkan benda yang instant. Nak apa? Nak syabu, nak dadah, nak apa, semua instant. Dia itu dia. Ubat kuat, ubat apa, semua keluar semua.
apa pemangkin-pemangkin, apa semualah nak kuat, yang mengasahkan kuat-kuat badan ni lelaki contoh, injek sana injek sini, mereka. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tergesa-gesa nak solat pun tergesa-gesa, nak semua nak tergesa-gesa, nak cepat, gopoh gapah, kelang kabut, tak fokus. Ini manusia ni. Sebab tu gagal. Jadi iman datang suruh tenang, bertenang-tenang, fokus. Sebab tu kembali kepada bila kata jangan belajar dengan pengalamannya huru-hara. Jangan. Jadi bila kata belajar dengan kembali dengan kebenaran, belajar dengan kebenaran kembali sepatutnya. Lupakan pengalaman itu. Lupakan pengalaman itu. Ustaz, dah gagal. Terima kegagalan, terima kesalahan. Sebab apa? Sebab kamu tak mengaku lemah. Perasan bagus. Tu ayat dia. Kena cari orang yang boleh cakap macam ni, tuan-tuan. Cari ilmu yang mengajar begini. Ilmu yang menyedarkan diri, bukan menyedihkan lagi. Ini dah ilmu menyedihkan lagi. Memberi harapan-harapan palsu. Ada yang semalam ke siapa tanya, Ustaz, apa hukum belajar tauhid dengan tasawuf dengan yang bukan ustaz atau ustazah? Dia ni motivator. Saya cakap, ilmu tauhid tasawuf ni bukan milik ustaz-ustazah, tapi mestilah kena ada guru dia. Kalaulah si motivator tu berguru dengan ustaz dan ustazah dan berguru dengan ilmu betul, baguslah. Sebab apa? Nanti salah dia bagi tafsiran. Kan motivator ni tanpa sedar, dia suka bagi harapan palsu tanpa sedar. Sebahagian lah, tak semua. Bagi harapan palsu, kontestasi palsu. Kawan tu dah kecewa, dia mainkan lagi perasaan dia. Bila kecewa, dia counter dengan perasaan. You can do it, you boleh. Ada ramai lagi orang sayang you ni. Tak apa, dia tak sayang, tak apa. Mesti ada orang lain yang sayang you. Mesti ada orang lain yang boleh hargai you. Kamu bangun balik. Ya, kita adalah diri kita. Kita menentukan diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kait dengan Allah. Ini masalah. Masalah kalau motivator celup-celup ni. Dia ada modul dia, kemudian dia ambil Al-Quran, dia tampal-tampal kat situ. Tu jadi kelang kabut tu. Tapi teras kepada ilmu motivator tu, dia belajar dengan mana? Dengan barat. Agak-agak nak Islam sikit, dia cari agama. Kemudian sambil-sambil dia minta Allah, sambil-sambil dia semangat dunia tu, minta Allah kabulkan. Tu jadi kelang kabut tu. Tu jadi macam orang kata apa, nak jalan ke kiri ke kanan ke gigi ke kanan ke. Tu kadang-kadang dia kelang kabut juga. Dia itu je. Kalau jadi jatuh lemah, bagi semangat, bangun, bangkit. Allah tak suruh kita lemah. Guna juga kebaikan Allah. Bangkit. Kita bukan dijadikan begini. Kita mesti ada kekuatan. Jangan dengar cakap orang, jangan dengar buah orang. Kita menentukan kita. Kita menentukan kita. Kita yang menentukan kejayaan kita. Tak ada siapa yang akan ubah nasib diri kita. Ni. Ini yang sesat-sesat ni. Apa maksud sesat ni? Sesat dalam fahaman. Kalau tak betulkan fahaman tu, sesat terus nanti sekarang. Nasib kita yang ubah. Sedangkan qada dan qadar itu iman. Terima kenyataan. Berusaha untuk berubah. Bukan kita yang mengubah. Ya. Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Kalau rasa marah nak tegur di komen, boleh tegur je lah. Kalau dia tegur saya terbuka, kita tegur saya terbuka. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ya, Jabariyah tu diserah pada Allah. Dia Qadariyah Fatih Lubna. Qadariyah ni dia besarkan usaha. Dan Jabariyah ni kadang-kadang dia, kalau Jabariyah ni dia akan pergi kepada jalan amal. Amal dia tak ada usaha. Dia tak ada usaha, dia kata amal ni semua Allah belaka. Allah. Ni yang jahat pun Allah ni. Allah ni. Kita kena sangka baik dengan jahat ni. Sudah. Kita kena sangka baik dengan apa? Dengan jahat ni. Dia main negatif positif. Jangan pandang negatif. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, banyak kekeliruan. Sebab tu caranya lupakan pengalaman. Siapa yang berhasrat untuk maju ke depan, ni konsep kita bagi semangat akidah.
Siapa yang semangat, siapa yang nak berazam untuk maju ke depan, lupakan pengalaman. Lupakan pengalaman. Anggap kita tak pernah ada pengalaman, tuan-tuan. Sungguh. Sebab apa? Sebab dalam konsep ibadah, ulama kata apa? Beribadahlah kamu seperti seakan kamu tidak pernah beribadah. Nampak? Beribadahlah seperti kamu tidak pernah beribadah. Jangan pernah rasa kamu banyak amal walaupun kamu beramal. Itu maksudnya tak ada pengalaman. Alah ni aku pernah solat ni, tadi aku dah solat tadi dah. Jangan. Sebenarnya bahaya kita sangkut pada pengalaman, kenangan. Walaupun kenangan itu baik, tapi takut nanti terkesan pada diri, aku pernah lah, dah okey lah. No. Kita orang beriman diajar untuk sentiasa minta kepada Allah Ta'ala setiap masa. Nabi SAW tidak pernah lekang berdoa kepada Allah Ta'ala. Walaupun Nabi bukan kata pengalaman, Nabi tahu masa depan. Apa maksud Nabi tahu masa depan? Nabi dikurniakan wahyu, Nabi dikurniakan ilmu-ilmu yang kita pun kadang-kadang tak tahu apa yang Nabi tahu. Contoh, anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harisah, isteri pada Zaid bin Harisah, iaitu Zainab, yang asalnya dua-dua ini, Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Nabi tahu satu ketika Zaid akan bercerai dengan Zainab. Bayangkan, Nabi tahu, tapi Nabi tak cakap. Dan akhirnya Nabi berkahwin dengan Zainab. Sebab budaya orang Arab, anak angkat ni dah jadi anak betul, padahal tak boleh. Jadi turun ayat mengatakan Zaid yang ini bukan anak, tidak boleh binkan, ayat ni tak boleh binkan kepada bapa angkat, dia mesti balik kepada bapa asal dia. Maka kalau ikutkan anak, kan kalau menantu dah bercerai, tetap menantu tetap anak. Lalu kerana pengajaran untuk diajarkan kepada kaum Arab waktu itu, bahawa Nabi kahwin dengan anak angkat, orang kata, oh maknanya bukan anak lah, bukan. Nampak? Tapi Nabi tahu dah akan berlaku. Hebat Nabi SAW. Tapi Nabi tak pernah pun bergantung kepada masa depan yang belum jadi, walaupun Nabi tahu. Tengok, kita baru tahu sikit dah mengelabah. Tahu dah, ni lelaki ni dia mesti akan kecewakan saya ni. Jadi saya tak nak beramal betul-betul lah. Saya layan dia buat apa? Kita kahwin ni, buat apa nak sungguh-sungguh? Tak payah, katanya. Tak payah betul-betul. Kita tengok, lelaki semua sama. Habis kau sama, kau kahwin kenapa? Tu ayat dia. Kita ni suka bersangka-sangka. Masa depan pun kita bersangka-sangka, masa ke belakang pun kita bersangka-sangka. Lalu sekali di mana amal kita? Ketaatan kita tak ada. Kita sibuk menjangka-jangka. Oh nanti kan berlaku ni, berlaku itu, berlaku ini. Oh ni teori konspirasi ni. Oh ini dajjal ni, ini semua ni. Dah kita nak buat apa? Sepatutnya kita fokus. Kita tanggungjawab kita yang besar adalah membina diri kita dengan ketaatan yang sebenar, menghancurkan segala keraguan, keraguan tentang masa depan, keraguan tentang masa silam, keraguan tentang Allah. Dia bukan kahwin serong anak angkat, tapi maksudnya budaya Arab dia tak boleh, dia ingat anak angkat ni anak betul. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu suruh kahwin dengan Zainab. Ini sebab pengajaran. Pengajaran. Kalau di Malaysia ni memang anak angkat, maupun anak angkat dah lama, tetap apa ni, bukan mahram, itu saja. Nampak? Tapi ini menantu. Tu orang Arab ni, sebab Zaid bin Harisah ni anak angkat dianggap macam anak betul. Tak boleh. Anak angkat tetap anak angkat, tetap bukan mana. Pengalaman bukan pengajaran ke? Ya, Cikgu Amir. Kita bukan belajar pada pengalaman. Kalau nak betul pada pengalaman, tengok kebenaran. Buka kisah sirah. Buka sirah lagi bagus. Itu diambil ibrah, pengajaran. Sebab ada orang cikgu, tujuan saya cakap jangan belajar dengan pengalaman ni. Ada orang dia terperangkap dengan pengalaman. Sebab tu caranya adalah nafikan. Jangan belajar dengan pengalaman. Anggap kita tak ada pengalaman tu lebih baik. Itu sebenarnya orang yang berakidah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Habis Ustaz, macam mana kita nak buat benda yang kita tak tahu? Kan kena cari ilmu lah. Carilah ilmu. Carilah, tanyalah orang yang berpengetahuan. Fas'alu ahla zikri. Nampak? Allah kata fas'alu ahla zikri. Tanya orang yang zikri. Ahli ni orang yang ada ilmu, bukan orang ada pengalaman. Allah tak suruh jumpa orang pengalaman, tuan-tuan. Belum tentu pengalaman tu ada ilmu. Belum tentu. Tak percaya, contoh, pergi tanya orang yang tak pernah poligami,
Pergi tanya orang dah lama kahwin monogami, 20 tahun, 30 tahun kahwin. Yang kawan ni muda lagi, pergi tanya. Dan dia ni anti poligami. Pergi tanya, mintakan pendapat. Sila hari bulan dia kata apa? Tak payahlah. Semua penipu je poligami ni. Tak payahlah katanya. Semua tak betul. Ni sebab kahwin ni, sebab apa? Sebab isteri pertama dah tak boleh nak jaga. Nampak? Kalau nak cerita pengalaman, dia umur dah 30 tahun kahwin, tapi bagi nasihat pun nasihat. Okey, katalah dia belajar pengalaman. Tak payahlah. Macam mana poligami? Kalau boleh tak payahlah, cukuplah, biar saya je lah. Nak tengok. Seri payah, nak kena cari redha isteri pula tu. Apa gunanya beramal? Apa gunanya mendidik? Ni nak kata pengalaman. Sebab tu saya kata, berbalik pada redha tadi, contoh dah sebut tentang redha ni. Suami-suami mana yang masih terikat dengan redha isteri, maka amalannya sia-sia. Sebab apa? Sebab dia tak didik isteri. Adakah isteri begitu, isteri yang solehah, yang sanggup buat suami rasa bersalah? Isteri yang dididik baik, dididik bagus oleh seorang suami, pasti akan meredai semua suaminya, selagi mana tidak berlanggar dengan syarak lah. Suami yang bagus, yang betul akidahnya, yang betul amalan dia, pasti mampu mendidik isterinya untuk meredai segala takdir dan ketentuan ilahi. Nampak? Adil pun kadang-kadang tak betul. Tuan Nek Yusra, Nek Harun, adil pun orang kata sama. Ramai orang tak faham tentang adil. Belajar pengalaman. Salah. Kadang-kadang berubah sebab pengalaman. Bukan pengalaman, sebab hidayah. Hidayah lah petunjuk. Pengalaman tak ada, bukan pengalaman. Kalau pengalaman tak sedar, saya tetap mengatakan yang berubah bukan sebab pengalaman. Allah bagi hidayah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan zulumati ila nur. Allah gerakkan hati dia, Allah gerakkan fikirannya, berfikir apa yang dia buat ni salah. Bukan sebab pengalaman dia. Berapa ramai orang yang dah bercerai berkali-kali tak berubah pun berangai. Berapa ramai orang yang Allah bagi nikmat punya banyak, tak bersyukur pun. Tak cukup ke hidup dah lama kat atas muka bumi, tak sedar-sedar lagi? Dah. Allah bagi jentik hati dia. Allah bagi. Yahdillahu linurihi may yasha. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah mimpi hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Baik, macam mana nak dapat? Apabila dia mengaku, dia mencari. Dia kata macam ada yang tak kena ke hati dia, tak kena dengan apa yang dia lalui, dia cari, maka Allah pimpin dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari kita doa, Allah pimpin lah. Bertemulah dengan lelaki misteri, kan? Lelaki misteri, lelaki-lelaki yang suaranya menerjah ke hatinya, itulah guru-gurunya. Ataupun lelaki misteri itu dulu dia mungkin bercakap biasa, tiba-tiba suaminya berubah. Bila berkata-kata tu zap kena ke hatinya. Allah. Bukan pengajaran, pengalaman bukan pengajaran. Pengajaran itu adalah kebenaran. Kebenaran yang memberi pengajaran, bukan pengalaman. Saya nafi sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya. Kalau orang nak kata-kata, habis itu pengalaman dia sebab jumpa kebenaran lah. Kalau pengalaman saja tak jumpa kebenaran, maka tiadalah ada kesedaran. Bermaksud pengalaman itu padanya ada kesedaran. Tak boleh pengalaman mengajak erti kematangan. Ya, tak boleh Tuan Puan Hajah Roziah. Tak mematangkan. Ya ke pengalaman mematangkan? Tengok rumah tangga cukup. Tengok rumah tangga. Kita bagi isu kahwin lagi cukup. Tak payah cerita bab lain, kahwin lagi. Kadang-kadang umur 30, umur 20 boleh terima. Umur kadang-kadang 40, 50 cemburu lagi macam perangai. Minta maaf cakap macam budak-budak. Apa yang matang ya? Tak matang pun. Ramainya saya jumpa kes-kes macam tu. Dia matang bukan letak pada pengalaman, matang duduk pada kebenaran. Sejauh mana dia dapat kebenaran bimbingan pada Allah Subhanahu Taala. Tak kisah umur dia berapa. Tak kisah. Jadi pengalaman itu belum tentu mengajar dia erti kesabaran. Selagi mana dia tak belajar sabar itu apa. Pengalaman itu belum tentu mengajar erti bersyukur. Selagi dia tidak faham syukur itu apa. Pengalaman itu belum tentu dia mengenal Allah selagi belum dia mengenal Allah. Nampak?
malah silai bulan. Kau tahu aku siapa? Itulah Fir'aun. Pengalaman dia yang tak pernah sakit-sakit. Yang tak pernah sakit-sakit. Dia tak ada. Dia relax lah. Lalu sekali, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada aku lebih baik. Ni iblis tu, akulah. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan terus. Iblis sebab ana khairu minhu. Fir'aun up lagi. Ana rabbukumul a'la. Nampak? Jadi tak boleh. Pengalaman kita ni tak boleh pakai. Sebab tu kena tengok sirah Nabawi, sirah Anbiya, pengalaman cerita Nabi yang dah terakam dalam Al-Quran. Itu boleh. Itu dipanggil, itu kan pengalaman. Itu kebenaran. Minta ulas sikit, usaha dulu baru doa. Kalau macam tu, makan dulu baru doa. Faham begitu je. Makan dulu ke doa dulu? Nabi ajar yang mana? Makan dulu, sendawa dulu ke ataupun baca doa dulu? Baca, berdoa. Ramai kita nampak usaha ni, itulah kadang kita nampak Allah tu lah sekali. Beramal dia nampak pandai. Minta maaf cakap. Sebab tu kalau bincang bab kehidupan, bincang bab tawakal, bab cinta hati, dia tak mau dengar. Dia ingat dia boleh betulkan kehidupan dia. Padahal kepahaman tak betul. Sebelum nak beramal, niat dulu kan. Sebab itu bab makan cukup lah. Bab makan dulu ke bismillah dulu? Bismillah. Dalam satu riwayat dalam satu riwayat Nabi SAW dalam Syama'il Muhammadiyah, semua duk makan baca bismillah dah. Sekali seorang makan tak baca bismillah, dia top tu makan, syaitan makan bersama. Dan sesiapa yang melakukan kebaikan tidak disertai dengan bismillah, maka terputus keberkatan kebaikan. Sebab tu doa dulu. Doa itu apa? Doa itu mesti tawakal dulu. Tawakal tu mesti apa? Yakin dulu. Yakin, tawakal, doa dan usaha. Usaha itu adalah terjemahan doa. Usaha itu terjemahan yakin. Usaha itu terjemahan tawakal. Kenapa ada hadis yang mengatakan tambat unta dulu baru tawakal, Ustaz? Kerana ada orang berusaha yang tidak bertawakal. Sebab tu Nabi kata usaha dulu, tawakal. Sepatutnya dalam itu ada tafsiran lebih besar. Sebab ramainya tak payah ajar orang berusaha, sebab semua orang reti usaha. Tapi ajarlah orang bertawakal, sebab belum tentu orang mampu bertawakal. Tak payah ajar orang usaha, sebab semua orang reti usaha. Ajarlah orang berdoa, sebab doa ni gaib, usaha zahir. Usaha ni semua orang buat. Orang bukan Islam semua buat. Nampak? Tapi yang tak buat apa? Yakin. Yakin dia tak buat. Tak ada orang nak bimbing. Yakin ni benda dalam, usaha benda luar. Kalau betul usaha, salah usaha kita boleh perbetulkan. Tapi kalau salah yakin, macam ni kita nak tahu? Macam ni nak tahu dia ni tak yakin? Nampak? Hanya orang yang yakin saja tahu dia tak yakin. Dan kesan dia adalah usaha. Usahanya ragu. Contoh rumah tangga. Rumah tangga yang tidak bertawakal kepada Allah, berusaha je, akhirnya kecewa. Lepas tu tak nak dah nak romantik tak nak, dia lemah semangat, dia dah give up. Itu Nabi ajar usaha bertawakal. Sebab ada orang yang tak bertawakal. Kalau susunannya itu adalah tawakal, kemudian berusaha. Tawakal tu apa? Kena faham. Kenapa tertukar-tukar ni? Sebab tak faham. Tawakal itu menyerahkan, wakala. Anda nak menyerahkan apa? Menyerahkan usaha ke menyerahkan rezeki? Menyerahkan soal rezeki kepada Allah. Setelah anda yakin bahawa rezeki itu nama Allah, rezeki sifat Allah, anda serahkan urusan rezeki kepada Allah. Usaha kepada anda, anda usahalah. Tapi sebelum nak berusaha, sebelum nak buat, doa dulu supaya Allah berkati usaha. Doa. Yakin Allah Maha bagi rezeki. Serah diri, serah usaha, serah rezeki pada Allah. Rezeki pada Allah. Kemudian doa supaya Allah berkati usaha. Supaya usaha kita menjadi. Manjadah wajadah semalam saya bercerita tentang sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Nampak?
Buat sungguh-sungguh, manjada wajada, siapa sungguh-sungguh dia dapat. Tapi sungguh-sungguh takkan boleh pada orang yang ragu. Orang yang ragu akhirnya bukan sungguh-sungguh, akhirnya kecewa. Dia tak ada istilah kesungguhan bagi orang yang penuh dengan keraguan. Orang yang ada keraguan, dia tidak ada kesungguhan. Yang ada adalah di penantian. Jadi ke tidak? Jadi ke tidak? Aku layan suami ni, jadi ke tidak? Jadi ke tidak? Tok kahwin lagi. Kecewa. Aku layan suami ni, jadi ke tidak? Jadi ke tidak? Tok bercerai. Kecewa. Aku layan isteri ni, dia ni bagi aku kahwin lagi ke tidak? Layan, sungguh-sungguh layan. Nampak macam sungguh-sungguh. Dia punya layan, tok meletup. Suami langsung, saya kecewa dengan awak. Macam ini perangai awak punya. Abang sangkakan awak ni baik. Awak ni bidadari. Rupanya langsui di siang hari. Lepas tu dah malas lah nak layan. Duduk galik dengan markah baru dia tu. Markah baru dia duduk sibuk menyabarkan dia. Sabarlah be, akak memang gitu. Cakap yang ni suami yang jenis tak sedar diri ni, itulah tak sangka. Dia tak tahu yang saka nombor 2 baru nak sampai. Yang kedua ni pun saka juga. Sebab apa? Sebab dia pergi dengan keadaan kecewa. Tak ada istilah kesungguhan. Tak ada istilah kesungguhan bagi orang yang ada keraguan. Tunggu masa dia nak hancur. Kenapa maksudnya fobia, Ustaz? Sebab dia belajar pada pengalaman. Sebab tu saya cakap, jangan ikut pengalaman. Lupakan pengalaman. Lupakan dengan isi dengan kebenaran. Fobia dengan kecewa, pernah bercerai. Fobia, lepas tu fobia nak layan baik-baik balik lepas dapat suami baru. Dah tu apa benda ya? Apa yang fobia ni sama ke suami lama dengan suami baru ni? Sebab tu kena ada ilmu. Kena ada iman. Buat balik, sedar. Sebab tu jangan sedih. Ni sedih manjang, tok terkahwin, sedih juga. Manusia ni mudah kena tipu. Tipu dengan perasaan. Sedih. Dapat lelaki sama juga, lelaki yang tak jumpa daratan nak kata buaya darat, kasar bahasa kan. Dia pun pujuk-pujuk. Perempuan ni masih sedih. Tak apa, I ada. I menjadi tempat untuk menabur segalanya, cik. I ada apa? Duk melepaskan nafsu adalah. Duk melepaskan nafsu. Yang si lelaki ni pun jenis haru biru juga. Tapi sebab duk tengok perempuan ni sedih ni boleh masuk lain ni dengan sedih ni. Datanglah dia menabur janji duka lara. Kesunyian, lalah kahwin, tertipu juga. Tertipu juga. Nampak? Saka juga kena bahan. Memang Puan Ruziah, memang saka lah yang akan dibahan. Sebab siapa suruh bawa saka itu? Jangan ada saka lah. Saka marah, saka harta, semua saka tu. Saka ni warisan. Mewaris perangai harta yang jahat. Mewaris perangai tidak sabar, perangai buruk. Warisan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, dia tak move on, tak boleh. Sebab tu, bila kita jangan, pertama buang pengalaman tu. Ini new chapter. Sebab tu setiap pengalaman yang merosakkan, belajar betulkan. Lestari Tami, ya Ustaz pernah kata siang masih teringat barang hati dia kotor, lepas tu saya memang tak pernah lagi ingat. Marah isteri dengar, ingat bekas hati kotor. Yelah bekas. Dia ingat bekas buat apa lagi? Nak pula nya ada suami. Anda kena minta izin nak berusaha dengan bekas. Sebab anda suami. Suami pula jangan jenis tarik hidung pula. Anda ada berhak. Ustaz, dia kan tak salah. Balik pada hukum. Hukum apa? Suami suka tidak? Saya nak tanya lelaki semua dalam ni. Anda suka ke isteri anda sekarang ni kontak dengan bekas? Urusan anak ke urusan ni? Kalau anda suka, saya tak tahu. Sebab tu ada dalam hukum, Nabi kata buat suami suka. Sebab memang ada hukum yang umum. Umum macam tadi, harus, kemudian apa yang suami tak suka. Dia suka ni dia akan pergi pada benda yang tak kena. Bila macam tak kena dia, lala sekali kena suka muka ketat. Muka ketat lah, mana tak suka lah tu. Tak payah tanya suami, tanya isteri. Isteri pertama, mana isteri pertama? Ada dikahwin lagi, dia bercerai, suami dia bercerai. Jumpa dengan isteri baru, isteri baru.
Isteri baru ni suka tak si suami ni kontak dengan bekas isteri, pasal anak, pasal ini. Ketat muka. Walaupun itu boleh, kokotlah dia nak kahwin balik ke, nak rujuk balik ke. Saya satu je, siapa-siapanya ada hubungan balik, nak kahwin ke tak nak? Sebab nak bagi tahu. Nak bagi tahu apa? Sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawa begini, mahalkan perkahwinan. Sebab tu Allah marah. Jangan nak suka-suka cerai. Saya 13 tahun tak pernah jumpa bekas suami Aisyah Humairah. Bagus. Jangan. Bukan kata apa, anda ada maruah. Lagi pula yang ada suami baru. Tolong jaga perkahwinan yang sekarang. Saya tengok ramai yang kadang dia tak boleh nak pergi, tak boleh nak buat, tak boleh nak ke depan sebab ada pengalaman lampau. Tak boleh. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT, buat suami suka, ya. Jangan buat suka-suka. Habis kalau suami suka benda yang haram, jangan ikut. Suka ni benda yang ada dalam hukum. Nurul Haim Wadah, nak nikah balik ke tak? Kenapa nak mesej ajnabi? Nak nikah balik ke tak? Jangan cakap begitu, nikah balik ke tidak. Ni kan urusan takdir. Nak mesej tu mesti kena ada sebab. Mesej tu mesti kena ada sebab. Betul. Yang ni maksudnya tentang X tadi kan? Betul. Ramai yang jadikan urusan alasan anak. Alasan anak. Tak, banyak cara. Sebab tu mak mentua masih tak terputus. Adik-beradik ada lagi maksudnya anda kena buat satu compound sendiri. Jadi sebenarnya yang memulakan Allah SWT. Bagaimana nak berhadapan dengan orang yang buat sebab habuan dunia? Kalau kita Tuan Muhammad Faiz Haziq, orang yang buat sebab dunia, dia yang akan kecewa. Kita jangan terikut dengan cara dia. Itu saja. Saya sampai sekarang fobia nak kahwin lagi sebab rumah tangga yang lalu keganasan rumah tangga. Ini satu, Ana Max. Sebab tu saya cakap, sebab anda fobia sebab apa? Sebab ingat yang dulu. Dulu tu ada kesilapan, kegagalan. Sebab tu tidak boleh ikutkan. Jangan. Bercerai sebab suami nak nikah lagi, ada kes bila bercerai, lebih boleh pula jadi nombor 23 alasan boleh dapat hidayah. Itu namanya orang yang menempah kerosakan. Ustaz, jika tak ada urusan dengan bekas suami, itu adakah kita putuskan silaturahim? Silaturahim ini dengan orang yang ada pertalian darah. Dah kata putus silaturahim, pergi bercerai, buat apa? Allahu Akbar. Jangan. Ya, saya faham. Orang keliru kan benda ni. Orang cakap ni kena berbaik-baik. Tak ada. Berbaik-baik ni jangan cakap buruk dah, cukup. Tak ada nak berbaik-baik, nak bermesej kita ni, kita sebagai anak, I sebagai masih mak, you sebagai I masih daddy, walaupun kita ada apa-apa. No. Islam ada maruah. Saya selalu cakap, bagi yang dah ada suami, anda ingat nombor 3 tu syarat untuk anda masuk syurga tanpa hisap. Apa dia? Maruah. Maruah. Seorang perempuan ni, dia sepatutnya hanya boleh diurus takbir oleh seorang lelaki saja. Kalau ada 2 orang lelaki, 3 orang lelaki boleh akses dia, maknanya anda memurahkan maruah anda. Minta maaf cakap. Saya kena cakap tu terang lah. Anda sepatutnya kena mahal. Tak boleh. Sebab saya ada maruah. Awak dah tak nak saya kan? Stop. Habis anak-anak, uruskan. Agak-agak tak nak urus, bagi saya urus. Habis cerita. Ni tak ada. Anak-anak okey lah. Yang tak okey mak bapak ke. Anak-anak okey. Dan anak-anak ni Allah akan jaga. Tak ada je anak-anak dia teruk. Yang jadi teruk sama mak bapak tu. Dia bercerai jadi haru biru. Masing-masing. Dia nak duduk dengan bapak dia, biar duduk dengan bapak dia. Bapak pula tergedik-gedik nak jaga, bagi. Si isteri pula tergedik-gedik nak jaga, bapak bagi. Tak payah. Inilah kesan penceraian. Kena terima. Sebab tu Islam jangan. Nak bercerai, saya pernah handle case. Nak bercerai bukan sehari 2. Pergi ke jawatan kuasa pendaman, jawatan kuasa ahkam, jawatan kuasa. Nak meleraikan perkahwinan itu bukan senang. Ini senang-senang. Maruah tu apa? Maruah tu adalah soal ni aurat, pernah bersama, faham? Nak cakap tu terang ni, nak tanya maruah tu apa? Ni aurat. Dia dah tak ada apa-apa, Ustaz, dah tak ingat. Memang dah tak ingat, tapi syaitan ada. Jangan. Jadi mahal. Bila dah tak nak, stop.
Anak-anak settlekan betul-betul. Sebab tu dalam mahkamah ada hak penjagaan. Bukan hak gile-gile. Hak penjagaan, siapa nak jaga? Sebab nak abang kata nak bezakan ni lah. Sebenarnya saya tengok, saya perhati, ramai yang kadang-kadang bila bercerai ada gagal dalam bab macam ni, ikhtilat. Kemudian dia anggap nak berbaik-baik dengan ex. Tak ada istilah berbaik-baik macam tu. Baik ni sudah, jangan kata buruk dah. Tutup kisah silam, jangan nak buka cerita lama. Oh dulu, ex dulu tak pandai jaga, ex dulu macam ni, ex dulu, itu cerita buruk. Tutup cerita yang dulu yang buruk dah, memang buruk dah. Sebab tu cerai berai. Minta maaf cakap, saya cakap tu terang je lah. Biar sedarlah tuan-tuan. Mesti ada keburukan kan. Kalau tak ada keburukan, takkan ada perceraian. Allahu Akbar. Mana boleh bercerai tanpa ada keburukan? Mesti ada keburukan yang tak ada boleh terima. Tak ada salah seorang tak boleh nak terima. Kalau si suami menerima keburukan isteri, maka dia kena terimalah. Cik meluk, ustaz, macam mana nak berhadapan dengan orang yang fake? Di depan kita baik tapi belakang mengata kita macam-macam, termasuk memfitnah dan aib kita. Nak berhadapan dengan orang fake, kita kena jadi original. Itu cara dia. Bila berhadapan dengan gelap, kita kena jadi cahaya. Kita pula janganlah pura-pura kita kawan dia betul-betul. Kita cakap kat dia, kita tahu kan, aku tahu kau kawan aku kan betul pun. Terus terang dengan dia. Kan, aku tahu. Tapi tak apa. Sebab aku kawan dengan kau. Takkan siapa boleh aibkan aku selagi mana Allah tak buka aib aku. Engkau buka aib, siapa yang buka aib, dia akan diaibkan. CP mudah. Siapa yang menghina akan dihina. Siapa yang mengaib akan diaib. Siapa yang akan menyayangi, disayangi. Simple. Siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Siapa yang mengaib, dia akan diaib. Siapa yang menghina, akan dihina. Jadi, anda kena ada ilmu. Jangan takut dengan kekotoran di keliling anda. Di saat anda adalah satu benda yang tidak terkesan dengan kekotoran. Baru jelas sebab nak penjaga, ramai tak faham. Nak jaga apa? Mana nak jaga? Mana nak jaganya? Akhirnya apa jadi apa? Anak-anak tak belajar. Anak-anak perlu disedarkan. Tak boleh. Benda ni haram nak. Sebab tu penceraian ni Allah tak suka. Cakap ke anak-anak tu. Jangan takut-takut nak cakap. Bila lagi nak betulkan? Saya tengok. Sampai boleh buat satu jadi ikutan. Salam-salam terbang lah. Ikutan pula tu artis lah tu. Ada ulama buat macam tu? Ada tak ulama buat macam tu? Tak ada kan? Isteri ceraikan suami, tapi lepas cerai si isteri dapat tahu yang si suami dia ada beratus ribu, terus nak berbaik-baik balik. Macam mana tu Ustaz? Macam tu lah. Kalau nak berbaik sebab duit, silakan lah. Anda akan mengulangi kesengsaraan lah. Penyesalan akan berlaku lebih ganda lagi sebab anda berbalik kerana harta. Silakan. Sebab saya cakap tadi, tiada kesungguhan bagi yang ada keraguan akan bertemu dengan kehancuran. Yang kali jangan nak suka-suka cerai. Alah Ustaz, bukan suka-suka Ustaz. Kalau berlaku perceraian, jangan suka-suka nak berhubung. Tolong mahalkan diri. Suami pun tolong jaga yang mana isteri yang pernah dah berkahwin, yang ada bekas, tolong street. Nak bergaduh, terpulang. Isteri tu dah balik, dah jumpa suami baru. Tolong sedar. Dia patutnya dengan siapa pun dia kena minta izin. Ni syarat. Jadi isteri yang amanah balik. Jangan diam-diam dia duk kontak ex, kono-kono pasal anak. No, pasal anak ke pasal apa, patut kena minta izin suami. Jadi kesimpulannya, jangan mudah-mudah ikut cerai ni. Susah. Lagi-laginya ada anak ni. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia seboleh-boleh menghalang cerai. Seboleh-boleh. Sebab apa? Isu ni lah. Isu ni lah. Dalam politik saling aib mengait sesama Melayu, Ustaz, mau perceraian. Di situlah Tuan Muhammad Nur Ibrahim. Di sinilah kekotoran dalam politik yang tidak sihat. Dia jadi bergaduh ni bukan sebab perbezaan. Perbezaan tidak mendatangkan pergaduhan. Pergaduhan ini datang kerana penghinaan. Kamu hina pendapat aku hina pendapat kamu. Ini yang ditegah dalam Islam. Sebab tu Nabi cakap cukup tegah kepada hujah. Hujah ni kadang-kadang nak menjatuhkan pihak lawan. Niat nak berhujah, nak kalahkan pihak lawan. Itu yang salah. Dia tak nak niat nak mencari kebenaran.
Tak boleh. Itu jadi politik songsang panggil. Politik songsang. Tak boleh. Meremehkan, dia jadi sombong. Betul, Tuan Aswad. Dia meremehkan, jadi sombong. Sama juga dalam politik ke, dalam ilmu agama ke, dalam perkara-perkara yang melibatkan perbezaan pendapat ke, khilafiah ke, ataupun dalam perbezaan guru siapa, ni guru mengaji mana, ni guru mengaji mana, dia ni kau guru sampai mana pengetahuan. Sebab tu Allah SWT adil. Allah akan tengok kepada perbuatan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Isteri yang dah bercerai, isteri tersebut tiada mak ayah, adakah jatuh pada anak lelaki atau abang isteri untuk menafkahinya? Ya. Sebab tu isteri yang dah bercerai ini, dia tidak boleh kata ya, ye, ataupun yes, aku berdiri sendiri. Allah sangat menjaga orang perempuan. Orang perempuan tak ada istilah menafkahi diri sendiri. Maksudnya menafkahi orang lain. Dia diri sendiri dia. Punyalah nak kata nafkah anak-anak ke tak, dia kena berbalik. Berbalik kepada usul asal dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau macam Aswaja dengan Wabi ni, dia ada perbahasan yang lebih jelas sebenarnya. Biasanya yang tak jelas tu yang hina menghina. Suami pandang rendah pada isteri ustaz sebab ada kekurangan fizikal. Ya, itu menghina lah. Dia akan menjatuhkan. Tapi puan dan semua, anda tidak akan menjadi hina walaupun sejuta orang menghina. Jangan kita tu belajar pengalaman. Kita duk nampak benda-benda yang ke depan tu menghancurkan kita. Jangan. Kita ni sebab tu kena balik kepada ketaatan. Bina kekuatan kembali dengan ketaatan puan. Bina kekuatan kembali dengan ketaatan. Apa dia? Ketaatan yang pertama itu adalah tunduk dan patuh pada segala ketentuan Allah. Kenal Allah balik. Bila kita kenal Allah, Allah kata apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nampak? Allah yang muliakan, Allah yang menghinakan. Jadi jangan takutlah dihina. Takutlah kalau kita yang menghina. Kita lebih takut kalau kita menghina orang. Kalau orang hina kita, tak payah takutlah. Tak payah takutlah dengan penghinaan orang, suami ke, tak payah takutlah. Janganlah. Kuatkan saja hati itu untuk taat kepada Allah. Sampai ada istilah janda berhias. Ini sebab kita duk angkat penceraian. It's okay. Cerai tak apa, macam apa, tak ada bersalah. Saya minta maaf cakap. Saya minta maaf banyak-banyak cakap. Kadang-kadang yang bercerai, contoh yang janda kata yang tak, jenis yang tak sedar lah. Dia pula kadang-kadang yang bagi tips. Dia pula yang mengajar orang. Sebab tu kadang-kadang orang keliru celaru. Dia pula menunjukkan cara berhadapan dengan konflik rumah tangga. Ini tak boleh. Sebab tu salah tetap salah. Allah dah bagi peluang anda kahwin, anda buat silap, anda ke belakang. Patutnya ada orang yang Allah beri, Allah jaga rumah tangga dia, dia yang kena ke depan. Minta maaf cakap. Kalau doktor kita boleh belajar dengan orang yang tak buat salah. Kalau kita belajar dengan hal-hal teknikal, kita tak boleh yang salah. Kehidupan teknikal tuan, lebih teknikal daripada semua benda teknikal, sebab dia melibatkan syurga neraka. Jangan kita pandang inilah kekeliruan dalam pemikiran melihat. Sedangkan cerai itu benda yang Allah benci. Okey, kita tanya dulu, cerai sebab apa? Kalau cerai sebab diceraikan kerana fasah, pergi mahkamah proper, lepas tu ada benda-benda yang kita sedar, kita tahu, okey tak apa. Tapi kan kadang orang yang cerai sebab tak sepahaman, sebab tak sedar, sebab ini, tak ada yang sebab yang kukuh. Tak ada sebab yang kukuh. Bila tak ada sebab yang kukuh, mana rumah tangga itu tidak kukuh. Itu saja. Sebab tu bagi saya, siapa yang nak memfailkan perceraian, pastikan kukuh alasan anda. Itu saja. Kalau anda kukuh alasan, silakan, supaya anda terselamat daripada fitnah. Keluarga isteri suruh cerai. Biasa keluarga isteri suruh cerai ni, suruh keluarga tu jaga balik. Suruh yang cerai tu, suruh cerai tu, suruh keluarga dia jaga si isteri ni. Jangan. Biasanya saya cakap terang, isteri anda cenderung dengan keluarga anda, hidup anda tak ke mana. Padahal suami tu baik je. Baik dia, elok je. Tapi sebab ada campur tangan, duk
duk nasihat anda macam-macam, suruh ceraikan suami. Cakap kat keluarga balik, aku nak bercerai ni, kau orang nak jaga aku lah. Kau nak jaga maruah aku kata. Untuk yang suami meninggal, dah meninggal nak buat macam mana? Dah meninggal, usia suami meninggal, ada anak yatim, dia tanggungjawab bapak saudara anak untuk tangguh anak kau saat. Ya. Yang meninggal satu, yang kedua Puan Nurul, anda pun sama menjaga anak yatim. Sama juga, dapat pahala juga. Menjaga anak yatim. Mana tu bagus tu. Tu ni bagus tu. Ada anak yatim. Kalau nak kahwin lagi, kahwin dengan yang ada anak yatim. Allah besar pahala. Pergi mana? Dia buka tawaran tu. Ya memang betul. Nak jaga anak yatim tu, jaga mak sekali. Ambil package sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Semua melibatkan syurga neraka, hati-hati. Benar. Semua melibatkan syurga neraka. Jangan buat main-main. Ada yang inbox saya, dia akhirnya rujuk balik dengan suami dia, tapi keluarga marah lah. Saya cakap betul. Seorang isteri, ingat, bila dia dah berkahwin, dia akan pergi kat suami. Dia dah jumpa hidup. Cuma kadang-kadang suami ni lah, dia fit tak fit, okey tak okey, itu cerita lain. Saya cerita benda yang betul. Kalau betul, betul dia punya perjalanan dia begini. Isteri ni hidup dia suami. Suami ni hidupnya adalah mendidik isteri dan menjaga anak-anak, kemudian mentaati mak ayah dia. Ini dalam bab kemanusiaan, hablum minan nas. Bila seorang suami boleh menjaga isterinya dengan baik, mendidik anak-anak dengan bagus, mentaati mak ayahnya, berbuat baik, maka kehidupan dia menjadi kehidupan yang sempurna. Walaupun dia dalam konteks dia masih lagi bertatih dalam beramal, banyak lagi dia kena buat. Ya banyaklah benda, bukannya tiba-tiba siap je. Tak. Sama dengan seorang isteri. Kalau hidup dia nampak suami dia je. Ini hablum minan nas. Sebab apa suami dia je? Memang asal perempuan daripada suami, asal perempuan daripada lelaki. Jadi lelaki kena ambil perempuan ni menjadikan diri dia. Si isteri ni, perempuan ni, dia kena masuk pada lelaki dengan sepenuhnya. Jadi satu. Kembali pada diri yang satu. Itu surah An-Nisa ayat 1. Kalau perempuan masih lagi nak pergi kepada keluarga dia, masih lagi nak agak keluarga dia, anda ingat, hati-hati, rosak nanti hidup tu. Ustaz, bagi yang tak nak kahwin macam mana Ustaz? Anda takkan dapat rasa nikmat mujahadah. Jangan sebut tak nak. Makin susah, makin dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, tak ada istilah susah. Hajar Idris. Jangan takut sebab tengok benda buruk depan mata. Anda takut sebab apa? Sebab benda buruk berlaku depan mata. Satu je, jangan kita jadi buruk. Orang yang jadi baik, insya-Allah dia boleh duduk dalam apa bentuk keburukan. Orang yang jadi baik, yang ini berusaha nak buat baik, dia mengaku diri dia lemah, dia tak ada banyak alasan, menangis tak tentu pasal, tak banyaklah ragam, yang ini dia nak jadi baik, dia boleh duduk dalam apa jua keadaan. Orang yang buruk ni tak boleh duduk dengan orang baik. Lala sekali, awak baik sangat, saya ni tak kuat, awak baik sangat. Itulah, orang buruk ni selalu macam tu. Sebab hati dia tak kuat, maksiat banyak, jadi duduk dengan baik pun tak tahan. Bila hati ada maksiat banyak, duduk dengan orang baik pun tak tahan. Bukan duduk dengan orang buruk. Orang buruk tentu arah lagi, apa saja keburukan, dia canang satu kampung. Ini dah baik, dah jumpa lagi baik pun tak tahan. Disuruh buat ini tak larat, disuruh buat itu tak larat, tak larat nak selawat, tak larat nak solat, tak larat lalu segi stres sebab suruh amal. Jadi niat kena betul. Di saat anda sungguh-sungguh niat nak jadi baik, anda takkan takut dengan keburukan di sekeliling anda macam mana pun. Permata tetap permata walau dicampak di dalam lombong najis, di dalam telaga ke, dalam sampah ke, permata tetap permata. Jadi jadikan diri itu sebagai permata, anda kelak boleh berada di mana-mana saja. Sebab tu kita bukan diajar untuk lari daripada masalah, melainkan benda tu betul-betul mengganggu akidah. Contoh hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah tu mengganggu akidah. Sebab tu Nabi suruh hijrah. Ancaman akidah sampai nak dibunuhnya.
Macam suami dapat yang jenis pukul ke, ancaman suruh keluar Islam ke, ancaman akidah, tu boleh keluar daripada masalah itu dengan mintalah fasah. Tapi kalau tak ada apa-apa isu akidah, bismillah, kuatkan hati, kuatkan diri, bismillah. Jadi permata yang kuat. Itu saja. Anda boleh duduk di mana-mana. Orang beriman itu boleh duduk di mana-mana. Jadi senang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Macam mana bila orang kata doa saya makbul, apa perlu, macam mana pula kita tak doa saya makbul, apa perlu kita buat? Macam mana bila orang kata doa saya makbul? Mungkinlah tanyalah dia, baik apa tanda doa makbul? Ni jadi, tu jadi sebab Allah jadikan. Allah jadikan. InsyaAllah itu saja. Lepas tu seorang lelaki pula, jangan takut nak beristerikan sesiapa pun, selagi mana anda memilih agama pada isteri itu. Kalau anda memilih agama pada isteri itu, insya-Allah. Mengetahui niat suami ingin bercerai kemudian bercerai. Macam mana Ustaz? Mengetahui niat suami ingin bercerai kemudian bercerai. Macam mana Ustaz? Terimalah penceraian itu dengan berlapang dada. Ini tak apa. Kalau anda tak nak niat tapi suami yang menceraikan, alhamdulillah dululah, sebab Allah keluarkan anda daripada kesengsaraan itu. Tapi anda jangan pula ni, saya sayangkan tenginak awak ni. Setengah perempuan ni kawan-kawan dia dah bagi hidup dia sepenuh kat lelaki. Lelaki pula buang dia tanpa ada sebab yang jelas. Tak payah batal balik, tak payah fikirlah. Benda selepas. Teruskan. Lepaskanlah semua perkara yang ada kaitan dengan lelaki yang macam tu. Minta maaf cakap, kahwin cerai. Ingat apa? Saya cukup. Perkara cerai ni bukan buat main-main. So, dia melibatkan Rahman Rahim Allah Ta'ala. Allah dah bagi isteri, jaga baik-baik. Kalau tak boleh jaga, jangan ambil. Itu cerita dia. Tapi kalau isteri tak nak dididik, sama juga. Kalau isteri tak nak dididik, jangan kahwin. Nyusahkan orang. Itu bahasa dia. Degil tak tentu pasal. Allah suruh jadi hamba Allah, bukan jadi hamba dunia. Ikut nafsu, ikut perasaan, ikut benda. Lepas tu nyusahkan orang. Jangan jadi orang yang menyusahkan orang. Nabi cukup tak suka. Yasiru wala tu'asiru. Jadi orang yang memudahkan orang. Cakap mau dengar, mudahkan suami. Bila suami nasihat, terus ambil iktibar. Jangan nak menjawab-jawab, mendefend. Tak betul. Suami pula jangan menyusahkan isteri. Semua benda nak risaukan isteri. Awak ni kena ada duit ni, awak kena ada ni, harta kena ada. Kalau awak tak boleh, susah saya. Susahkan isteri. Isteri pula dapat suami macam tu, syukur banyak-banyak. Jangan kata, abang ni kan tak cerita pun dengan saya pasal duit. Abang ni tak anggap saya ni. Tak payah, patutnya syukur dia, doakan je suami macam tu. Suami ni, dia tak nak nyusahkan isteri. Memang patut begitu. Isteri jangan nyusahkan suami dengan apa? Bukan kata, saya tak nak susahkan abang, jadi saya kena kerja, saya kena duit sendiri. Itu menyusahkan. Tak nak menyusahkan suami ni, perangai. Perangai tu biar baik sikit. Jangan main-main. Jangan nyusahkan suami dengan perangai mengajuk tak tentu arah. Jangan nyusahkan suami dengan degil, tak mau ditegur, tak mau diajar. Jangan nyusahkan suami dengan perkara yang suami suka, tak nak buat. Jangan nyusahkan suami dengan perkara yang suami minta. Bukan selalu pun, tapi berkira-kira, sibuk dengan urusan masing-masing. Ni. Ustaz, tolong jelaskan isi kedua itu perampas. Kalaulah masuk perampas, kalaulah isi kedua itu perampas, maka nikah itu tulislah sebagai perampas. Kenapa dia panggil nikah? Itu aja, tengok takrif lah. Adakah kedua itu bukan panggil nikah, dia panggil perampas? Yang perampas ni orang yang tak kerti bahasa je. Itu je. Merampas ni, kalau dia ambil tempat isteri pertama, dia ceraikan isteri pertama, dia kahwin. Tu je perampas. Tapi itu pun tengok juga, tak ada istilah begitu sebenarnya. Ada ilmu lah. Sebab tu saya bawa isu poligami ni puan, semua. Bukan saya suruh orang nak poligami, saya nak suruh betulkan pandangan masyarakat. Jangan suka-suka nak cakap buruk pasal benda yang ada halal dalam hukum. Dan kita pun bukan nak kempen orang kahwin lagi. Kahwin sebab apa? Semua ada sebab. Kalau kena macam tu, mesti kan ada benda yang tak kena. Mesti suami tu mesti ada benda-benda yang dengan isteri, apa dia buat? Sebab tu nak kahwin lagi ni adalah untuk mendidik. Puan-puan, semua sidang jemaah yang mengatakan, puan-puan, tuan-tuan kan, kalau anda yang nak kahwin 2, 3, 4, nak masuk jadi isteri nombor 2, 3, 4 ni, sebenarnya anda perlukan suami yang mendidik. Faham?
Suami ni dia bukan perlukan isteri lagi dah. Dia bukan perlukan isteri, minta mak cakap ni bahasa teknikal Dia bukan perlukan isteri. Kalau ikutkan perlu, dia dah ada isteri dah. Yang perlukan suami adalah anda. Jadi anda boleh tengok dia punya track record performance dengan isteri pertama. Kalau dengan isteri pertama wara, henti kan, jangan kahwin. Habis ustaz tak jumpa, anda doa lah pada Allah banyak-banyak. Itu je. Ini dah siap kita pula jadi mengantuk sorong bantal. Isteri pertama ada masalah. Saya ada. Lu jadi masalah. Jadi masalah. Suami sepatutnya dah berjaya mendidik isteri, ataupun suami yang jadi mendidik. Jadi datang isi nombor 2 adalah untuk mendidik, nombor 3 untuk mendidik. Lepas tu ada soalan nakal kata, habis kalau 400 orang datang ustaz, kau gila ke apa? Itu bahasa dia. Dah agama kata 4 je lah. Jangan nak mengada pula, itu nafsu lebih lah tu. Jangan cek pasal. Allah Akbar. Macam mana kalau lelaki nak berkahwin dengan perempuan yang baik-baik, jaga solat awal sebelum kahwin, si lelaki itu tak tunjuk lagi, lepas kahwin si suami malas solat. Macam mana? Ustaz, isteri pula dah penat tegur. Macam mana kalau lelaki nak berkahwin dengan perempuan yang baik-baik? Dah perempuan tu lah dapat pahala. Suami tu rugi gila. Itu bahasa mudah. Raihana Sabri. Perempuan yang baik takkan terkesan dengan suami yang buruk. Siap kata nanti apa? Sabar si jemaah tu ya, dapat baliman, tegur baliman, dah dapat isteri yang baik. Cuba kalau si abang Leman dia dapat isteri yang macam tu. Tak solat, pakai skirt, cakap kasar, ngumpat. Siapa? Kesian abang Leman. Dia patut dapat lebih baik. Kesian abang Leman ya. Pakai serban tapi isteri tak terdidik. Yang nampak buruknya lelaki sebab tugas mendidik lelaki. Isteri tak wajib mendidik suami. Macam mana teruk suami tu, selagi tak kacau akidah dan tak kacau fizikal. Saya kutkan 2 perkara ni. Isteri takkan diterukkan, tak diburukkan sebab mendidik bukan tugas isteri. Malah silap bulan isteri dapat pingat. Antara isteri yang paling sabar adalah jatuh kepada isteri Abang On. Angkat pingat. Dapat pingat sebab dia sabar dengan perangai Abang On tu. Jadi puan, macam mana tip untuk bersabar dengan perangai Abang On? Ya, pertama kita kena tengok orang interview pula tu. Orang interview. Orang tak ada interview suami yang gagal. Tak ada. Baleman macam mana boleh tak mampu didik isteri ni? Daripada dulu tengok masih pakai skirt lagi, mulut pun macam ada kawan dengan langsui dia, mulut dia ni. Boleh tak bagi tip macam mana boleh mengekalkan kesabaran sebab berhadapan dengan isteri yang kurang hajar macam ni? Tak ada. Orang tak akan interview suaminya. Siap-siap bulan cakap apa? Tak nak laku bersuami kan macam tu. Dengan isteri utama pun dia tak boleh nak didik. Saya nak bagi faham tu. Isteri-isteri tak payah. Saya dah cakap kan, isteri-isteri macam ni kalau dah solat tapi suami tak mau melakukan ibadah, kan saya cakap cik molek FX. Tu dah bawa masuk dalam komen saya. Anda je yang dapat nama, anda baik, cuma anda tak dapat suami nak berlebing-lebing dengan anda lah, itulah. Kalau anda tak ikhlas, sakit jiwa lah. Tapi kalau anda beramal ikhlas, anda akan nikmat dengan amalan itu. Nikmat dia, relax je. Mereka anda dalam niat nak laki lain. Kalau boleh ada laki lain lah. Kalau boleh ada laki lain lah. Wirid itu kan bagus kalau jadi macam tu. Kan bagus kalau jadi macam ustaz tu. Aku dah soleh, sepatutnya aku dapat yang soleh. Dia argue. Maknanya amalan anda tak ikhlas lah. Beramal je lah. Selagi mana dia tak kacau kita dan beramal, selagi mana dia tak kacau kita nak solat, selagi mana dia tak kacau kita nak tahajud, selagi mana dia tak kacau kita banyak macam benda, dia meracau seorang-seorang, beramal, Allah akan tutup kesakitan itu dengan amalan anda. Anda buat baik dengan dia, jangan cek pasal, jangan menyalahkan dia, jangan memburukkan dia. Kalau betul kita suami isteri yang baik, jangan burukkan suami. Isteri yang baik tidak akan memburukkan suami, itu saja. Jadi kena faham. Itu cara dia. Baik buruk kat suami juga. Isteri ni macam mana pun sabar.
Sabarnya isteri. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, ingat, kembali kepada Allah SWT. Kita memang lemah, jangan cari alasan, bina kekuatan dengan ketaatan, insyaAllah. Jadi insyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Dan kita jumpa pada perbahasan seterusnya, insyaAllah. Malam ni kita ada kuliah maghrib jemputan di page ni juga 7.50, insyaAllah. Kita akan isteri payung emas. Tak ada Islam payung emas, Puan Rosmawati. Tu benda tu tak boleh. Kan cakap kan, ingat dalam pengajian kita ni, tak ada payung emas, tak ada. Yang tak ada rujukan pada payung emas. Soalan lah. Betul ke Ustaz, ada orang kata kalau isteri baik suami akan jadi baik, tapi suami baik suami terikut sangat kerana isteri yang tak solehah sebab terlalu, dan isteri cantik sangat. Macam ni soalan. Betul ke Ustaz, ada orang kata kalau isteri baik suami akan jadi baik, tapi suami baik suami terikut sangat. Oh, okey. Itu namanya fitnah, Puan Fauzia. Dia baik buruk ni, saya dah sentuh dah, Puan Fauzia. Dia sebenarnya seorang lelaki, orang perempuan ni, yang memberi kesan kepada kebaikan dia lelaki. Lelaki misteri manakah yang memberi kesan kebaikan itu? Suami je ke? Sebenarnya ustaz lelaki, tapi kalau suami tak mengajar kebaikan, dia tak baik juga. Tapi daripada apa? Ayahnya lelaki kan, gurunya lelaki kan, anak lakinya lelaki kan. Dia mesti lelaki juga yang menegur. Kalau perempuan dia tak jadi teguran, dia jadi perasaan. Kita ni semua kena sabarlah banyak-banyak ya. Dia jenis yang banyak kongsikan perasaan lah, tu seronok dengar tu. Tapi kalau betul-betul menegur, membimbing, lelaki. Jadi mesti lelaki itu juga yang akan beri kesan kepada isteri itu. Dan lelaki ni, dia yang memberi kesan kepada perubahan hidup lelaki juga, ada perempuan juga. Kesan apa? Kesan baik atau kesan buruk? Kalau lelaki itu gagal, dia lelaki yang baik, asalnya beramal, tapi dia gagal dengan isterinya mengikutkan keburukan, mengikutkan perangai, tertipu dengan dunia fitnah. Sebab tu Nabi kata, tidak aku tinggalkan benda yang paling bahaya lepas kewafatanku adalah wanita. Sebab tu jatuhnya lelaki itu balik kerana gagal mendidik wanita. Dia akan jatuh. Bukan saya saja lah. Kalau yang mendidik betul tak apa. Ni yang kalah dengan apa kata Puan Fauzia kata, isteri cantik sangatlah, baik sangatlah. Tak jadi. Ingat. Jadi isteri suami-suami yang gagal mendidik, menundukkan nafsu wanita ni, dia nak mendidik lagi, memang akan gagal jugalah. Dia akan gagal juga. Melainkan dia berusaha untuk terus mendidik sehingga berjaya. Dan lelaki ni pula kena dididik juga oleh guru yang lelaki yang berjaya mendidik. Tu nama sanak guru tu. Sebab tu terpaksa kita tengok, kalau bab jiwa, bab hati ni, guru ni, lelaki ni berguru dengan siapa? Dia mesti kena ada rekod berjaya mendidik isteri-isteri. Itu kemuncak bagi dia panggil apa? Menundukkan nafsu ni adalah berjaya mendidik isteri. Sebab isteri sangat bernafsu sebenarnya, hawa. Kalau dia berjaya membentuk isterinya tidak bernafsu kepada dunia, ni suami ni, isteri yang berjaya. Suami yang berjaya dan isteri yang berjaya. Dan itulah baginda Nabi SAW, berjaya mendidik ramai isteri. Hebat. Jadi sebab tu Nabi kata, khairu hazil ummah aksarun nisa'a. Sebaik-baik lelaki itu adalah yang ramai isteri, yang ramai anak perempuan, yang berjaya mendidik isteri-isteri dia dan anak-anak dia. Ini kena belajar menuntut dengan guru macam tu. Jangan untuk dengan guru yang kan, kalau dengan baik isteri dia, tak aku pun sama. Dahlah, kita mengaji, nak belajar ni, nak nundukkan nafsu. Itu tujuan kita. Tak nak tertipu dengan nafsu, tak nak tertipu dengan dunia. Bagi saya tak mau dididik, saya dah bagi tahu dah, bawa pejak agama dia bagi tahu dia tak mau dididik. Kalau dah buka sekolah, murid-murid yang tak mau belajar, berhentikan je, itu saja. Dah tak mau belajar, nak buat macam mana? Dah tak mau belajar kan? Habis buka sekolah buat apa? Tugas isteri nak dididik. Dan dia kalau nak dididik dan dia pula tak percaya, hilang kepercayaan, itu bukan satu perhubungan. Jadi buat pertimbangan, pergi hantar kat mahkamah balik. Buat cara baik, lepaskan cara baik. Dah tak mau dididik, mungkin ada lelaki misteri lain yang berjaya mendidik dia. Biarkan jadi misteri, itu saja. Tapi kalau anda lelaki misteri itu, teruskan. Itu saja.
Ustaz, jika dia mau didik perlukan rujuk pejabat agama. Oh iya, oh dia saya dah jawab dah. Saya dah jawab dah. Jangan takut-takut. Lelaki jangan takut-takut dalam hal begini. Mereka anda pun terikat dengan isteri lah. Kalau tak ada dia payah, dia lah yang masakkan, dia lah ini apa-apa dia ustaz saya. Kalau tak ada dia, dia lah jahat-jahat dia pun. Ikutlah jahat dia. Tu kadang-kadang tu terdiam tu. Saya dah banyak kali ulang isu ni. Isteri berdosakah kalau suami minta nak kahwin tapi isteri tak bagi? Tak berdosa. Tapi tak bagi tu dengan cara macam mana? Mesti cara tak suka kan? Berdosa lah. Isteri tak ada hak sebenarnya tak bagi. Sebab tu mahkamah ada. Tak payahlah. Bagi tak bagi ni bukan kerja isteri. Jangan buat kerja. Kalau buat kerja yang bukan kita punya, biasanya akan rosak. Bang, saya tak tahu nak bagi tak bagi bang. Tak apa, ginilah, kalau baik saya bagilah. Benda baik kan, patutnya bagi je lah benda baik. Tapi itu ustaz, dia buat benda jahat, suruh dia betulkan. Benda yang jahat betulkan, benda yang kurang betulkan. Jangan main emosi, jangan perasaan kan. Rumah tangga ni, bak kahwin lagi ni perasaan sebenarnya, bukan soal hukum pun. Hukum ni dia, kalau buat hukum, benda yang salah boleh betulkan. Saya bagi suami kahwin tak nak dah, tak payah paksa lah Puan Kamilah, datang suami tak nak sudah. Tak payah, kadang-kadang kalau bagi kan cerita pula, tengok saya bagi suami kahwin lagi, tengok. Tak payah. Mana suami tu nak mendidik, isu nak mendidik. Mungkin kita dah okey, isi kedua tu larat kan nak dididik pula suami nanti. Jumpa jenis perangai tak tentu arah, larat nak didik. Kalau dengan kita pun diam, tak apalah abang tak nak, tak apalah, tak payahlah. Dia suami-suami jenis suami yang betul-betul berhujah, suami yang mendidik, bercakap, memperjelaskan, bukan isteri yang cakap. Sekarang kalau dah kahwin dua kan, tu isteri duduk ke depan. Okey, ni suami saya ni saya yang uruskan. Bak giliran pun kami ni Charles Angel, kami yang menentukan suami saya kat mana. Suami pun alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Kita pun tengok, hebatnya. Kalau masih isteri duk cakap, banyak cakap ke depan, belum, minta maaf cakap ke belakang. Malam ni dah sambung lah, banyak nak soalan ni. Apa pula? Ustaz, terangkan tanggungjawab kita sebagai perempuan yang bercerai. Okey, tak apa. Malam ni saya jawab, kesambung kita sambung soalan insya-Allah. Ajak suami masuk kelas ini. Setengah suami dia ingat ni kelas untuk orang perempuan. Orang suami ingat kelas saya ni untuk orang perempuan, sebab ramai perempuan yang dengar. Abang tak payah abang nak kena dengar kuliah-kuliah yang ada ni yang lelaki yang ni. Wallah, minta maaf dah cakap. Saya dari akhir zaman ni dah tak ada masa lah. Kita nak cakap tu terang je. Kita kelas ni kelas untuk lelaki sebenarnya, rijal. Memimpin, menjadi pemimpin, tu je. Kalau tak terpimpin, beramal macam mana pun, kongsi beramal, jazah amal, tapi tak dipimpin, masih dipimpin oleh isteri, amalan tu tak ada, sia-sia. Tu syarat pertama tu isteri. Strategi untuk memimpin isteri. Hujah, bercakap, mendidik. Itu dia. Tamak. Kadang-kadang amalan saya beramal, balik-balik kena pimpin. Bila Assalamualaikum lah. Itulah dia. Sadaqallahul azim. Mana-mana isteri yang dah bagi tapi suami tak nak, kadang-kadang dia pun faham perangai isteri dia. Aku bagi ni, kadang-kadang masuk ujian stage 2 kan. Stage 1 dah selesai kan aku. Kadang-kadang suami pun ada pengalaman lampau dia. Tu kadang-kadang dia takut-takut tu. Tapi kita macam isteri dah buktikan dia dah berubah. Saya dah berubah bang. Saya dah berubah dah. Itulah dia. Tapi laki itulah dia pun ada pengalaman begitu. Baik, jadi insya-Allah moga-moga Allah. Suami saya cakap kalau ustaz kempen poligami. Kalau saya kempen poligami mesti saya ajar macam mana nak daftar borang kat mana. Bagi tahu kat suami, siapa lagi kalau nak bercakap nak kempen didik isteri. Saya kena ada kahwin 2, 3, 4. Cakap. Kadang-kadang satu isteri pun tak terdidik macam mana. Dah tak nak kahwin sudah. Itu saja. Kena ada orang yang bercakap.
Itu je. Ha. Kempen poligami. Saya tak pernah cakap kempen poligami. Bagi tahu kat suami balik ni. Ni rekod saya ni, bagi tahu salam kat suami. Kadang-kadang kita cakap poligami takut-takut, nak suruh didik isteri takut-takut sebab tak kahwin lagi lah. Dah orang yang kahwin lagi lah kena bercakap. Dan minta maaf, bab suami, bab isteri ni, dia tak boleh passing kat orang untuk didik. Kalau company, kalau tak boleh nak didik, dia boleh passing kat orang. Company. Oh tak boleh passing. Tapi kalau isteri, tak boleh dididik, takkan nak passing jiran sebelah suruh didik. Takkan nak passing orang dia suruh didik. Tak boleh nak passing kat orang. Lepas tu nama buruk ni, suami ni nama buruk ni. Lepas tu yang cakap macam ustaz ni yang suruh didik ni, isteri ada berapa orang? Isteri ada berapa orang? Pandai-pandai nak suruh didik orang, isteri ada berapa orang? Ada pula suami-suami yang lagi satu, yang kedua, kalau nak suruh manage business, semua orang boleh manage business. Siapa-siapa boleh manage business. Nak $1 million company. Tapi kalau manage bini, manage isteri, bagi tahu. Bukan benda senang. Benda susah. Kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun kahwin pun bergaduh-gaduh lagi. Benda susah. Jadi bila orang nak dengar cerita saya isteri, suami, dengarlah. Minta maaf cakap. Bila isteri nak dengar belajar, dengar. Oh, dengar. Baguslah. Abang pun tak tercakap benda macam ni. Sebab abang pun nak kahwin lagi. Kan cakap kamu pula mengajuk. Tu ustaz dah cakap betul lah tu. Abang nak cakap je ustaz cakap lah, tapi tak tercakap. Ini pula ada lelaki-lelaki kata, tak patut poligami ni. Tak payah nak backup perempuan lah. Tak payah cakap benda yang tak pasti. Betulkan balik. Keadilan bukan letak pada isi pertama, isi kedua. Keadilan tu letak pada Allah. Belajar kena Allah. Jangan dah kahwin lagi tak nak belajar tentang Allah. Itu je. Perkahwinan ni bukan benda kecil. Kalau bukan benda kecil, berpuluh-puluh tahun masalah ni, soalan ni. Soalan keluar balik. Tadi nak tutup dah, nak habis dah ni. Nak tutup keluar balik soalan. Allahu Akbar. Nampak tak isu perkahwinan? Sebab tu kena ada orang yang dah melalui, kemudian yang benar dan pelaksanaan, kemudian kena betulkan. Itu saja. Nak tak nak, kenalah kita kena buat. Itu saja. Kalau saya pun isi seorang, lepas tu takut-takut lagi, saya takkan cakap benda macam ni. Dia tak berani kan, kena kat batang hidung kan. Tak apalah, saya ajar tip untuk okey dengan isteri. Okey, hari-hari kena cakap yang okey lebih. Patutnya isteri yang kahwin, suami yang kahwin 2, 3, 4 yang patut mendidik, ajar didik isteri. Itu sebenarnya. Yang ada tu bukan nak didik, nak jaga perasaan isteri. Minta maaf cakap. Nak jaga perasaan isteri. Bagilah tip macam-macam. Ada orang agama poligami cakap tak seberbikin. Agama yang tidak dipraktikkan, itu saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insya-Allah. Itulah dia sikit sebanyak. Ada orang tegur tu, saya terpaksa cakap. Ya. Allahu Akbar. Okey, baik, cukup setakat tu soal jawab kita. Malam ni kita sambung lagi insya-Allah. Khair. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Insya-Allah. Untuk mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar-kasar, kurang bicara. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Insya-Allah khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.